Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk campuran bahan larut dan bahan tidak larut. Mari kita teroka. Air sirap selasih. Berikut resepi untuk membuat air sirap selasih. Bahan yang diperlukan: 2 sudu biji selasih direndam sehingga kembang, ais secukupnya dan 2 cawan air putih. Bahan untuk air gula pula: 1 sudu kecil sirap, 1 liter air, 1 helai daun pandan dan gula secukupnya. Cara membuatnya mudah sahaja. Mula-mula masukkan 1 liter air bersama gula, sirap dan daun pandan ke dalam periuk. Didihkan sehingga gula cair tanpa perlu dikacau. Kemudian, masukkan biji selasih yang telah direndam ke dalam gelas bersama ais, 1,5 sudu air gula dan sedikit air putih. Kacau rata dan air sirap selasih sedia untuk dinikmati. Selamat mencuba! Wah, nampak menarik kan air sirap selasih tu. Okey, antara bahan yang dia gunakan ialah apa? Air putih, gula pasir, biji selasih, ais untuk membuat sirap. Tak lupa juga yang warna merah tu apa dia gunakan? Pewarna sirap. Okey, berdasarkan gambar air sirap tadi tu, awak perasan tak? Gula tu masih ada lagi tak dalam air? Okey, macam biji selasih tu masih ada lagi tak? Masih kelihatan tak pada air? Okey, jom kita teruskan. Okey, mari kita lihat dulu maksud bahan larut dan bahan tidak larut. Apa itu bahan larut? Bahan larut merupakan sesuatu bahan yang hancur, cair, meresap dan tidak kelihatan. Berdasarkan video tadi, bahan apa yang hancur, cair, meresap dan tidak kelihatan? Okey, antaranya ialah pewarna sirap. Warna sirap tu sikit je, tapi bila dah masukkan dalam air, dah diaduk, ia menjadi menyeluruh pada air putih. Okey, lepas tu gula. Dia masukkan gula tadi kan. Lepas dia panaskan, gula pun cair dan tidak kelihatan. Okey, bahan tidak larut pula bermaksud tidak hancur, tidak cair, tidak meresap dan masih kelihatan. Pada video tadi, apa yang masih kelihatan? Apa yang tidak hancur dan tidak meresap? Semestinya ialah biji selasih. Ianya timbul di atas permukaan air sirap tersebut. Mari kita lihat situasi di bawah. Okey, kita boleh rujuk dalam buku teks juga ya. Okey, mari kita lihat sama-sama. Nisa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Sebelum mengaduk, Nisa memasukkan biji jagung dan juga gula ke dalam satu bekas yang berisi air. Selepas diaduk dalam beberapa minit, Nisa dapati. Nampak tak apa yang ada dalam bekas? Okey, mari kita teruskan. Hasilnya, Nisa pun berkata, ke mana hilangnya gula? Mengapakah biji jagung masih kelihatan? Cikgunya pun menjawab, gula tidak hilang. Gula larut di dalam air. Biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut di dalam air. Berdasarkan situasi tadi, ada bahan yang boleh larut di dalam air. Contohnya, gula. Dan ada juga bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contohnya, biji jagung. Bagaimanakah kita boleh mengetahui sesuatu bahan itu larut di dalam air? Mari kita siasat.
Baiklah, mari kita sama-sama buat aktiviti saya uji. Mengaduk campuran bahan. Boleh rujuk buku teks muka surat 95. Okey, mari kita teliti bersama-sama. Antara alat dan bahan yang diperlukan ialah air, 3 buah bikar yang berlabel, perut kaca, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil kacang hijau dan 1 sudu kecil beras. Jika di rumah, adakah bikar? Kalau di Mak Sain, adalah. Kalau di rumah tak ada bikar, tak apa. Kita boleh gunakan bekas. Yang lebih bagusnya, kita gunakan bekas transparent, di mana awak boleh nampak apa yang ada di dalam bekas tu daripada luar bekas. Dan kalau tak ada rod kaca, kita boleh gunakan sudu. Okey, mari kita lihat langkah-langkahnya. Sebelum kita mulakan langkah, awak perlu sediakan 3 buah bikar, 3 buah bekas dan labelkan huruf A, B dan C pada setiap bekas. Okey, mari kita masuk satu persatu. Langkah yang pertama, tuangkan 200 ml air dalam setiap bikar. Kalau awak tak tahu nak bajet 200 ml tu macam mana, tak apa. Awak anggarkan sahaja banyak mana air pada setiap bekas. Mesti dalam sukatan yang sama banyak dan suhunya pun mesti sama. Tak bolehlah satu bekas ni air panas, satu bekas ni air sejuk. Tak nak. Kena gunakan suhu yang sama pada ketiga-tiga bekas dan jumlahkan kuantiti air yang sama. Baiklah, langkah yang kedua, masukkan garam ke dalam bikar A, kacang hijau ke dalam bikar B dan beras ke dalam bikar C. Masukkan setiap bahan pada setiap bekas. Dan langkah yang ketiga, aduk air. Apa itu aduk? Aduk tu macam kacau air. Okey. Aduk air pada setiap bikar dan perhatikan perubahan yang berlaku. Aduk air tu dalam masa beberapa minit, 1 minit ataupun 2 minit. Lihat perubahan yang berlaku pada garam, kacang hijau dan beras. Okey, mari kita teruskan. Okey, mari kita mulakan siasatan kita. Masukkan air ke dalam 3 bekas. Cikgu gunakan gelas kaca supaya dapat lihat daripada luar. Okey, masukkan air. Selesai masukkan air. Oh, maaf. Cikgu tak letak label pada setiap bekas ya. Maaf ya. Okey. Sekarang kita masukkan bahan pula. Yang pertama kita masukkan garam. Anggarkan 1 sudu garam. Okey, kita dapat lihat garam berada di dasar air dalam gelas tu. Yang kedua, kita masukkan kacang hijau. Okey, cikgu dah keluarkan 1 sudu kecil kacang hijau. Pada bekas yang ketiga, kita masukkan beras. Okey. Semua bahan sudah berada pada dasar air di dalam gelas. Okey, nampak ya? Okey, ni sebelum diaduk. Sekarang kita nak buat langkah yang ketiga iaitu mengaduk bahan. Cikgu gunakan straw besi. Okey, kita aduk bahan dan perhatikan dengan jelas apakah yang berlaku pada bahan. Okey, sekarang cikgu aduk garam. Perhatikan garam dalam air tu. Apa yang berlaku pada garam? Sama ada masih kelihatan ataupun tidak kelihatan. Okey, sekarang dah tak ada. Rasanya dah tak ada. Kita boleh stop. Okey, kita mulakan aduk untuk kacang hijau. Kita aduk sama lama dengan garam tadi. Okey, perhatikan apa yang berlaku pada kacang hijau. Aduk sampai awak rasa yakin. Okey, masih kelihatan, tak apa, kita stop. Okey, kita mula adukkan beras pula. Aduk beras dan perhatikan apa yang berlaku pada beras, sama ada masih kelihatan ataupun tidak kelihatan dalam air. Okey, stop. Dah selesai aduk ketiga-tiga bahan, kita perhatikan secara dekat. Garam masih kelihatan dalam air ataupun tidak? Tidak. Kacang hijau, masih ada lah. Dan beras pun masih ada dalam air, dia tak hilang, dia masih nampak lagi, nampak beras tu. Okey.
Langkah keempat, catatkan pemerhatian kamu di dalam jadual seperti di bawah. Kita dah jalankan uji kaji tadi kan, dalam bikar A, B dan C dengan garam, kacang hijau dan beras. Sekarang mari kita lihat. Bahan masih kelihatan ataupun tidak bagi garam? Dah tak ada, dah tidak kelihatan. Kacang hijau, kita masih nampak ke tidak? Okey, masih kelihatan. Dan beras, masih kelihatan. Okey, untuk bahan larut dan bahan tidak larut, kita boleh rujuk pada tepi sini. Okey, pada yang mula-mula slide kita tadi. Okey, kita lihat bahan larut tu. Okey, kalau tidak kelihatan, jawapannya ialah larut. Kalau masih kelihatan, jawapannya ialah tidak larut. Okey, soalan. Tempat kosong, larut di dalam air, tempat kosong dan tempat kosong tidak larut di dalam air. Jawapannya ialah garam larut di dalam air, kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Pentaksiran atau secara mudahnya untuk awak faham, kita buat latihan. Okey, latihan ataupun hari ini kita nak buat projek mudah di mana kita buat penyiasatan. Kita buat bersama-sama. Membuat penyiasatan terhadap kelarutan bahan dalam cecair dan memerhatikan kelarutan bahan. Kita boleh rujuk buku aktiviti muka surat 58. Jom. Okey, baiklah. Ini sama juga dengan dalam buku teks tadi. Cuma yang bezanya, ia menukar bahan. Bahan yang diperlukan adalah serbuk pewarna, batu, gula dan kacang tanah. Okey, dia memerlukan 4 bikar. Tapi tak apa, kalau tak nak susah, nak senang je, kita boleh gunakan satu bekas sahaja. Kita masukkan keempat-empat bahan dalam satu bekas. Okey, mula-mula boleh masukkan serbuk pewarna makanan. Masukkan sikit dalam satu sudu kecil. Lepas tu masukkan batu. Jangan ambil batu yang besar. Kita guna batu yang kecil-kecil sahaja. Okey, dalam satu sudu masukkan. Lepas tu masukkan gula. Gula apa? Gula jajan yang awak makan tu ke? Tidak. Masukkan gula pasir untuk buat air tu dalam satu sudu kecil juga. Dan masukkan kacang tanah. Kalau kat rumah tak ada kacang tanah, tak apa. Jangan susah-susah pergi kedai. Apa yang ada kacang dekat rumah awak? Okey, kalau ada kacang hijau juga macam tadi, tak apa. Kita boleh gunakan kacang hijau. Masukkan keempat-empat bahan ke dalam satu bekas yang sama. Tak apa, kita boleh gunakan satu bekas. Okey, sebelum tu kita masukkan dulu air, jangan lupa. Dah masukkan bahan semua, ambil rot kaca. Tak ada rot kaca, tak apa. Kita boleh gunakan sudu. Dah ambil sudu, kita aduk. Okey, kacau keempat-empat bahan itu dalam satu bekas yang sama yang berisi air. Aduklah dalam 1 hingga ke 2 minit. Sambil aduk, okey, perhatikan dalam bekas apakah perubahan yang berlaku kepada keempat-empat bahan. Perhatikan bahan mana yang larut dan bahan mana yang tidak larut. Kalau bahan larut tu maksudnya apa? Dia dah tak nampak. Kalau dia tidak larut tu bermaksud dia masih nampak dalam bekas, dalam cecair tu dia masih ada. Okey, selamat menjawab. Dah siap menjawab, boleh ambil gambar dan hantarkan ke dalam grup WhatsApp Sains. Selamat menjawab. Terima kasih. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tahniah kerana anda berjaya mengikuti kelas online pada hari ini. Yang tidak dapat mengikuti online pun tak apa secara offline. Janji awak mengikuti pembelajaran kita pada minggu ini. Selamat maju jaya dan jumpa lagi. Assalamualaikum.